Saya mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab kita Al-Fatihah, dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, juga kepada kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir Allahumma tamin bi khair arhamar rahimin. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir umurana. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah, muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni Allah Taala masih rezekikan kita untuk menyambung sambungan pengajian berkitab kita, kitab Al-Minah As-Saniyah 'ala al-Wasiyyatil Maqbulah, Matbuliyah, karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Dan alhamdulillah kita bercuti selama lebih kurang 1 bulan lah untuk pengajian berkitab kita ini, semata-mata untuk kita fokus kepada ibadat Ramadan. Dan ini bukan satu perkara yang pelik lah, sebab antara daripada perbuatan para ulama sebelum ini pun ada yang kita kata merehatkan diri seketika daripada ibadat ataupun kelas pengajian semata-mata nak tumpu kepada ibadat dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang dibuat oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menghentikan seketika pengajian ilmu hadis ketika mana masuknya Ramadan dan tumpukan kepada ibadat khususnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kita meneruskan ibadat pengajian dalam bulan Ramadan itu pun satu perkara yang baik. Kalau kita menghentikan seketika untuk kita fokus kepada ibadat pun satu perkara yang baik. Walau macam mana pun pengisian yang kita buat pada Ramadan ini, yang lepas, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, bagi yang di kitab, insya-Allah kita sambung pada muka surat 23 lah. Kalau tengok yang saya tanda tu muka surat 24, tapi sebab ceritanya takut tak bersambung, tak bersambung ceritanya, maka kita tengok pada muka surat 23, bagi yang ada kitab lah, pada bab yang berkaitan dengan berhati-hati dengan sifat riak. Berhati-hati dengan sifat riak. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, kata pengarang kita, wahdhar min daqa'iqir riya' khaufan min daya'il ujuri wa zulmatil qalbi wa minha istihla'ul ibadah. Qala sahibul wasiyah istihla'ul ibadah samun qatilun muhbitun lil amal. Kata pengarang kitab, berhati-hatilah engkau mengenai sifat riak yang halus-halus, kerana bimbang sia-sia pahala dan gelap hatimu. Sebahagian daripadanya adalah berasa manis ibadat. Tuan wasiat ini berkata, berasa manis ibadat adalah racun membunuh serta menghancurkan amalan. Baik, ini salah satu daripada penyakit hati, salah satu daripada penyakit hati yang kita tak boleh merawat dengan makan antibiotik ke, makan ubat ke, dia tak boleh. Melainkan dia melalui satu riyadhah ataupun satu latihan macam mana untuk membersihkan hati daripada sifat riak. Asal daripada ibadat seseorang itu adalah mesti ikhlas. Ikhlas ini pun adalah satu perkara yang berada dalam hati.
Maka tidak ada orang yang boleh mengukur ikhlas seseorang dengan seseorang yang lain, kerana itu adalah urusan dia dengan Allah SWT. Jadi jangan kita duk sedap kata bahawa orang ni tak ikhlas, orang ni riak, sebab kita tak tahu. Sebab benda yang dalam hati itu hanya urusan dia dengan Allah SWT. Melainkan bagi orang yang mana Allah Ta'ala pilih sebagaimana dia menjalani jalanan Nabi SAW, sebagaimana Rasulullah dia tahu sahabat itu levelnya ikhlas, riak ataupun apa penyakit yang ada dalam diri para sahabat. Maka salah satu daripada kemuliaan ini, kemuliaan yang kita panggil sebagai karamah ini, Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang terpilih. Kalau dengan bahasa kita, kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, ataupun kita kata guru-guru yang boleh memandu seseorang itu. Jadi kalau nisbah kita sebagai orang biasa, kita orang awam, kita ini nak tahu apa yang ada dalam hati orang lain itu benda yang bukan urusan kita. Yang penting sekarang adalah kita membersihkan hati kita. Melainkan kalau sekiranya Allah Ta'ala pertemukan kita dengan guru-guru yang mana boleh membentuk hati kita dan bongkarkan apakah perangai-perangai buruk yang ada dalam hati kita untuk dia bentuk, maka ketika itu peganglah guru tersebut. Sebab benda ini susah kita nak dapat. Jangan kita nampak orang yang dikatakan guru untuk bentuk hati kita ni mesti pakai serban, pakai jubah. Itu bagus, Alhamdulillah, salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Tapi kadang-kadang orang yang Allah Ta'ala bagi itu orang-orang yang biasa saja. Tapi sebenarnya dia dengan Allah SWT adalah orang yang hebat. Sebagaimana pernah terjadi pada zaman Sayyidina Osman. Ketika mana Sayyidina Osman dia jadi seorang khalifah. Khalifah Khulafa' Rasyidin yang ketiga. Satu hari Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dia berjalan nak pergi ke majlis ilmu yang tengah diajar oleh Osman. Maksudnya Osman tengah mengajar kuliah pada masa tersebut di sebuah masjid. Maka dalam perjalanan Sayyidina Anas itu dia memandang seorang wanita. Kan? Bila mana memandang seorang wanita bukan memandang aurat, tetapi memandang wanita tersebut dengan pandangan adanya pandangan nafsu. Sebab apa? Mungkin wanita itu cantik dan sebagainya. Bila mana dia masuk saja masjid tersebut, maka apa kata Sayyidina Osman? Osman kata telah masuk orang yang matanya telah bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang macam tu. Maka terkejut Sayyidina Anas. Kan? Terkejut Sayyidina Anas sebab apa? Bagi dia adakah ada Nabi lagi selepas daripada kewafatan Nabi SAW? Sebenarnya bukan Nabi, tetapi ini dikatakan sebagai firasat ataupun kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang tertentu. Sebagaimana juga telah berlaku kepada Syekh ataupun Imam Abu Hasan. Imam Abu Hasan ni guru kepada Imam Abu Hasan Asyazili. Nama tok guru dia pun Abu Hasan. Jadi Abu Hasan ni satu hari anak murid dia 3 orang ni datang nak belajar dengan dia. Maka dalam perjalanan tersebut anak murid ni tak jaga mata. Bila mana dia tak jaga mata, maka dia datang ke majlis tersebut, maka tok guru dia ni letak satu tirai. Letak satu tirai yang menghalang di antara dia dengan anak murid dia. Dia kata aku tak nak melihat mata-mata yang telah memandang maksiat Allah Subhanahu Wa Taala, maksiat kepada Allah Taala, bimbang mata tersebut memberi kesan kepada mataku. Jadi ini orang yang Allah Ta'ala berikan hatinya bersih. Maka kalau orang yang mana ada hati bersih, maka dia Allah Ta'ala akan tunjuk hati seseorang yang di hadapan dia macam mana. Inilah dikatakan sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai orang awam ni, kita nak tahu apa penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Yang pertama kita kena belajar. Belajar kat mana? Belajarlah kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang kita panggil sebagai kitab-kitab tasawuf. Kitab-kitab tasawuf adalah kitab-kitab yang cerita berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Dan daripada penyakit hati tersebut diceritakan macam mana ubat ataupun penawarnya. Yang kedua, Allah SWT akan anugerahkan kepada orang-orang tertentu untuk jumpa dengan guru-guru yang tertentu. Cuma kadang-kadang kita tak tahu macam mana kita nak jumpa dengan guru-guru tersebut. Saya ingat kata-kata atau pesanan daripada bekas mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, dia mengatakan bahawa sekiranya kamu nak jumpa dengan guru yang boleh memandu diri kamu, membentuk hati kamu, maka perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Banyakkan selawat, insya-Allah Allah Ta'ala datangkan guru untuk membentuk hati kita, insya-Allah. Maka dalam banyak-banyak perangai yang ada dalam hati kita ini, yang kita katakan sebagai penyakit adalah penyakit riak. Lawan bagi penyakit riak adalah penyakit ikhlas. Ikhlas ini sebagaimana surah Ikhlas. Maaf, saya nak panjangkan dia punya mukaddimah supaya kita nampak
macam mana perbahasan yang kita nak bincang pada malam ini. Sebagaimana kita sebut surah Ikhlas, suratul Ikhlas yang kita kata qul huwallahu ahad tu kan, satu-satunya surah yang tidak sebut nama Ikhlas. Kalau kita baca surah-surah lain, dalam surah tersebut mesti ada perkataan yang menyebabkan surah itu ada nama, kan? Surah Baqarah ada tak surah ada sebut perkataan Baqarah. Surah Ali Imran ada sebut perkataan Ali Imran. Surah An-Nisa sebut perkataan Nisa atau cerita berkaitan dengan An-Nisa. Tapi bila mana sampai kepada suratul Ikhlas, iaitu qul huwallahu ahad, tidak ada perkataan ikhlas dalam surah tersebut. Daripada ayat pertama sampailah ayat terakhir tidak ada satu pun perkataan ikhlas. Kenapa? Kerana surah Ikhlas itu surah yang mana kita kata solid, ataupun bersih, bercerita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak cerita langsung pasal benda lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya bersih cerita hanya pasal Allah Subhanahu wa taala. Langsung tak cerita berkaitan dengan makhluk. Langsung tak cerita berkaitan dengan benda-benda lain. Maka itulah nak digambarkan ikhlas, hanya senya Allah Subhanahu wa taala sahaja dalam gerak, langkah ataupun perbuatan kita seharian. Kan? Maka bila mana adanya sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dikatakan sebagai lawan bagi ikhlas. Salah satunya adalah riya. Kan? Apa itu riya? Di sini dia tak bagi definisi riya. Definisi riya secara satu persatu, kita kena buka kitab lain lah. Kitab-kitab daripada Imam Ghazali, kitab-kitab daripada ulama-ulama sufi yang lain. Apa itu definisi bagi riya? Riya ini adalah kita buat sesuatu amalan adalah untuk menunjuk kepada seseorang. Menunjuk kepada seseorang itu dia tak sebut siapa. Sama ada orang itu orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal. Maka sesuatu ibadat yang kita buat itu adanya kerana nak selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dikatakan sebagai riya. Maka tidak ada ikhlas. Bila mana tidak ada ikhlas, bermaksud adanya sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam amal kita. Kita tak cerita perbuatan kerja kita seharian. Perbuatan kerja kita seharian mungkin ada yang dikatakan jadi ibadat, ada yang kita buat tak jadi ibadat. Tetapi bila mana kita fokus kepada ibadat secara khusus, maka ketika itu ada disertakan dengan nak tunjuk kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu dinamakan sebagai riya. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Nabi SAW cerita berkaitan dengan seseorang yang mana di hadapan Allah SWT pada hari kiamat. Allah Ta'ala kata, kamu pergilah kepada orang yang kamu nak tunjuk-tunjuk. Kenapa? Kamu pergi dengan dia, kamu mintalah balasan daripada dia. Dengan namanya pahala ke, dengan nama ganjaran ke, dengan apa sahaja, pergilah minta. Ini satu sindiran yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada orang yang mana buat ibadat, yang dia nak tunjuk kepada seseorang. Sedangkan orang yang dia nak tunjuk tersebut tidak boleh memberi manfaat sedikit pun pada dia. Kan? Inilah proses dalam kita ibadat, nak buang perbuatan ataupun perasaan riya tersebut. Baik, kita kembali kepada kitab. Kata pengarang kitab, hati-hati dengan sifat riya yang halus. Kenapa? Kerana sifat riya ini, benda yang halus ni benda ada dalam hati kita yang kadang-kadang kita tak perasan kita bersifat dengan sifat riya. Jangan kata orang, kan? Belajar tasawuf ni bukan nak bentuk orang. Belajar tasawuf nak bentuk diri kita dahulu. Bila mana kita bentuk diri kita, maka barulah dalam masa yang sama kita boleh bentuk orang yang berada sekitar dengan kita. Tak payah pergi jauh. Tak payah pergi jauh. Bentuklah dalam rumah kita dahulu. Anak kita, isteri kita, suami kita, insya-Allah barulah kita ini akan dapat satu keadaan yang baik daripada sudut kita dengan Allah SWT. Maka riya ni satu benda yang halus. Kenapa? Kerana itu satu benda yang ada dalam hati seseorang. Dan orang lain tak boleh baca, melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu, dan dia sendiri mungkin sedar dia bersifat dengan sifat riya. Dan satu sudut seseorang itu dia tak tahu bahawa dia itu bersifat dengan sifat riya. Ini nak tunjuk bahawa riya ini benda yang halus. Dia tak sedar dia riya. Kan? Dia tak sedar pun bahawa dia ni riya. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Seorang imam. Seorang imam. Orang lelaki lah. Biasanya orang lelaki lah. Biasa orang lelaki. Orang perempuan pun kena juga. Bila mana jadi imam kan. Di kalangan kaum hawa tu, bila mana jadi imam, ini ada satu kesan. Contoh, bila mana seseorang itu jadi imam, permulaan dalam ibadat dia mungkin dah ada riya, tapi dia tak pasal di situ riya. Apa dia?
dia melafazkan dengan kalimah Allahu Akbar. Mula-mula masuk dalam sembahyang takbir Allahu Akbar. Bila mana kita takbir Allahu Akbar, khusus bagi kalau ada orang lelaki dalam ni ataupun orang perempuan yang jadi imam, bila mana kita jadi imam, kita takbir Allahu Akbar itu, macam mana kita lafaz dengan takbir Allahu Akbar tersebut bila mana kita sembahyang sendirian dan bila mana kita sembahyang kita jadi imam. Mungkin kita memerdukan sedikit suara kita bila mana kita jadi imam. Kenapa kita memerdukan suara kita? Supaya orang rasa jadi imam ni rasa sonok dan rasa tenang duduk belakang dengan kita. Ini pun satu teguran bagi orang yang suara sedap. Memang suara sedap itu satu anugerah Allah SWT. Tetapi bila mana dia jadi imam sebagai contoh, dia sengaja mensedapkan suara dia supaya orang rasa semayang dengan dia. Oh, nanti orang rasa khusyuk, orang rasa syok, orang rasa sedap dengar, orang tak lalai dan sebagainya. Maka ketika itu dia telah riak dengan suara dia. Sedangkan dia sepatutnya dia beribadat itu hanya kepada Allah SWT. Inilah dikatakan sebagai sifat riak yang halus-halus. Kenapa hati-hati dengan sifat riak? Kerana bimbang sia-sia pahala dan gelap hatimu. Yang pertama, sia amal kita. Sebab tu kalau kita belajar tasawuf, kita rasa seronok. Kenapa? Sebab kita buat ibadat ini, kita tahu nak jaga ibadat kita dan kita tahu nak jaga pahala kita. Seumpama kalau kita belajar bab hasad, dengki kan. Orang yang belajar bab hasad dan dengki, dia takut untuk bersifat dengan sifat hasad atau sifat dengki. Kenapa? Kerana salah satu perkara yang mana menghapuskan atau menghilangkan dia punya pahala amal dia adalah hasad. Dengki dengan orang, maka Allah Ta'ala akan hapuskan amal dia. Allah Ta'ala, Nabi SAW dalam hadis tu tak bagi tahu amal mana yang dihapuskan. Mungkin amal sembahyang kita, yang kita sembahyang isyak tadi ke, sembahyang maghrib tadi ke, sembahyang zuhur tadi ke, asar tadi ke, yang tu amal tu Allah Ta'ala hapuskan. Sebab apa? Sebab kita bersifat dengan sifat riak. Ataupun Allah Ta'ala hapuskan pahala sedekah kita. Jadi kalau orang yang belajar tasawuf, dia akan takut untuk bersifat dengan sifat yang Allah Ta'ala larang. Maka salah satu daripada perkara yang mana merosakkan amal kita adalah bersifat dengan sifat riak. Dalam hati kita nak tunjuk pada orang, maka muhbitul amal. Maksud muhbitul amal, sia-sia pahala kita. Amal kita sia-sia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak akan bagi pahala kepada orang yang mana buat ibadat kerana dia dan kerana orang lain. Bukan kita buat ini semata-mata kerana orang sebenarnya, tak. Bila mana kita buat kerana Allah, dalam masa yang sama ada juga kerana orang lain, maka ketika itu ada riak, maka Allah Ta'ala tak bagi pahala. Sebab apa? Sebab kamu berkongsi. Sebenarnya kamu nak dengan siapa? Kamu nak dengan aku atau kamu nak dengan orang ini, maka Allah Ta'ala tak bagi pahala. Itu dikatakan sebagai sia-sia pahala. Yang pertama. Yang kedua, zulmatul qalbi. Hatinya jadi gelap. Hati jadi gelap. Na'udzubillah. Hati jadi gelap ni banyak sangat tuan-tuan sedang jemaah sekalian. Kita buat dosa, hati gelap. Dosa apa? Mata tak jaga. Allah Ta'ala titikkan satu titik dalam hati kita. Hadis Nabi SAW sebut, orang yang melakukan maksiat, maka akan diletakkan satu titik dalam hati dia menggambarkan bahawa dia melakukan kemaksiatan. Macam mana kalau sekiranya dia tidak bertaubat, maka titik itu akan kekal dan akan bila mana bertambah dengan titik-titik hitam yang lain, maka menyebabkan hati dia makin lama makin jadi keras. Itu dinamakan sebagai zulmatul qalbi. Maka hati-hati dengan maksiat yang kita buat telinga kita. Sebab tu dalam bulan Ramadan banyak benda yang kita jaga. Mata kita jaga, telinga kita jaga, mulut kita jaga, tangan kita jaga, harta kita jaga. Dia panggil kemungkinan untuk melakukan dosa itu agak kurang. Bukan tak buat langsung. Kan? Bulan Ramadan bukanlah langsung kita tak buat maksiat. Ada, mungkin kita tak tahu atau mungkin kita tak sedar. Kan? Nak kata kita bersih langsung tak ada. Adalah maksiat-maksiat yang kita buat secara kecil-kecilan, tetapi kebanyakannya kita mampu terjaga. Bila mana kita banyak terjaga dalam bulan Ramadan, sebab itulah kualiti ibadat kita dalam Ramadan cantik. Tetapi selepas daripada Ramadan, masuk je satu Syawal. Maaf saya sebut secara direct. Belajar tasawuf ni dia tak boleh selindung-selindung. Sebut je. Mudah-mudahan yang kena kepada orang yang mana sama-sama belajar ataupun orang yang mengajar tersebut, Allah Ta'ala betulkan kita. Jangan takut-takut. Ini setengah orang ni belajar, bila mana ustaz-ustaz sebut, ni ustaz nak kata kat aku ni. Bukan. Mungkin pada masa tersebut kita tak sedar kita buat dosa.
Sebagai contoh, pada hari Jumaat, hari 1 Syawal. 1 Syawal, sepanjang Ramadan tu dah cantik dah. Kan? Masuk je 1 Syawal, tengok pakaian kita. Kan? Khusus sebagai orang perempuan. Orang lelaki ni, saya cerita sekejap lagi. Orang perempuan ni, dia punya aurat dia agak susah untuk dijaga. Punyalah nak cantik pada 1 Syawal, pada hari raya, yang dulu cantik dalam bulan Ramadan, dah mula dah ketat dah. Kan? Itu daripada sudut pakaian. Itu tak campur lagi daripada sudut pergaulan. Tak campur lagi daripada sudut batasan-batasan yang lain. Nampak tak? Pada 1 Syawal, kita telah merosakkan daripada sudut kita punya kecantikan hati kita. Nur yang ada dalam hati kita. Dengan apa? Mungkin sedar tak sedar kita memasukkan titik-titik hitam dalam hati kita. Orang lelaki, sama juga daripada sudut pakaian. Fashion pakaian sekarang yang ketat-ketat. Orang lelaki pakai ketat, berdosa tak berdosa, hukum asal adalah makruh. Sebab itu kalau kita tengok pakai, maaf ibu-ibu, ayah-ayah, kan, tengok anak-anak lelaki kita. Anak perempuan memang kena tengok juga. Kan? Anak lelaki pun kena tengok juga daripada sudut pakaian. Tak kira lah pakaian raya ke atau pakaian harian mereka, orang lelaki berpakai dengan pakaian yang ketat, hukum asalnya adalah makruh. Tetapi bila mana dia mendatangkan kepada kemaksiatan, fitnah, maka dia jadi haram. Tak payahlah cerita dengan fashion ke, tak payah cerita dengan zaman moden, tak payah cerita. Dan kalau benda tersebut bercanggah dengan hukum syarak, maka tolak tepi terus. Tengok, pada 1 hari raya, pada 1 Syawal, macam mana benda tersebut telah menyebabkan zulmatul qalbi, kegelapan hati tersebut berlaku, sedangkan pada Ramadan itu nur qalbi, nur kebersihan hati itu Allah Ta'ala berikan kepada kita asbab kita jaga. Maka salah satu yang menggelapkan hati kita adalah sifat riya, nak tunjuk pada orang, kan? Saya suka macam ni lah. Saya suka kadang-kadang saya nak saya cakap dengan hati saya sendiri. Kadang-kadang kita rasa kita nak tunjuk pada orang, kan? Kita nak tunjuk pada orang. Kita cakap dengan hati kita, aku nak tunjuk aku semayang, aku seorang ke semayang? Cuba kita tanya macam tu. Kita seorang ke semayang? Masa kita pakai jubah, kita rasa nak tunjuk pada orang, cuba kita cakap pada hati kita, engkau seorang ke pakai jubah? Engkau seorang ke pakai sorban? Engkau seorang ke pandai mengajar? Kan? Engkau seorang ke duduk depan pegang benda ni, buat benda ni? Kan? Cuba kita cakap, seumpama kita seorang ke buat benda tu, kalaulah bukan kita seorang, orang lain pun buat, habis kita nak tunjuk untuk siapa? Dan apa layaknya kita nak tunjuk pada orang? Kan? Kita sembahyang, orang sembahyang. Kita puasa, orang puasa. Maka disebabkan orang lain buat, kita pun buat, semua ada, dan semua pun buat, maka buatlah kerana Allah. Jangan buat kerana orang. Sebab apa? Orang pun buat juga. Kan? Maka kita tu bercakap dengan hati kita supaya apa? Supaya kita bimbang dengan sifat riya tersebut. Yang pertama, daya'ul ujur, mensia-siakan pahala, dan yang kedua, zulmatul qalbi, menggelapkan hati kita. Baik. Dan daripadanya, wa minha, dan sebahagian daripadanya adalah menyebabkan seorang itu manis ibadat. Salah satu daripada kita nak tahu orang itu dalam keadaan riak itu adalah dia rasa manis ibadat. Pelik kan? Manis dalam ibadat ini daripada sudut mana? Daripada sudut bertepatan dengan kehendak nafsu dia. Bertepatan dengan kehendak nafsunya. Maka kita bagi satu perumpamaan. Bila mana dia pergi di semayang berjemaah di masjid ke, di surau ke, atau tempat kita kata semayang berjemaah, dia merasakan manis sembahyang berjemaah itu beramai-ramai. Kan? Tapi bila mana dia sembahyang seorang diri, dia rasa macam malas, kurang sedikit. Sebab apa? Sebab tak bertepatan dengan nafsu dia. Bila mana bertepatan dengan nafsu dia, maka pada masa tersebut dia merasakan ibadat itu manis. Ibadat itu manis bukan kerana kemanisan ibadat itu sendiri, tapi kerana bertepatan perbuatan dia dengan kehendak nafsu dia. Sama-sama duduk dengan jemaah yang ramai, sama-sama orang ni buat jemaah, tapi bila mana dia bersembahyang bersendirian, dia rasa lain. Keseronokan itu tidak ada, kemanisan itu tidak ada, maka hati-hati. Kata ulama tasawuf, ini salah satu daripada tanda seorang itu ada sifat riak. Riak yang halus. Riak yang halus. Perasan atau tak perasan, ini kadang-kadang yang terjadi kepada orang yang beribadat kepada Allah SWT. Baik. Tuan wasiat ini berkata, berasa manis ibadat adalah racun membunuh serta menghancurkan amalan. Racun yang membunuh. Racun ni kita tak nampak sebab kita letak dalam air makanan. Bila mana letak dalam air, letak dalam makanan,
maka racun tu ada tak? Ada. Nampak tak? Tak nampak. Kan? Tapi bila mana makan, dia membunuh seseorang tersebut. Maka racun itu, sifat riak ini duduk kat mana? Dia duduk dalam hati seseorang. Bila? Dia berlaku ketika mana seseorang itu tengah buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana dia tengah buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama, datanglah sifat riak tersebut, maka itu akan menyebabkan dia seumpama terbunuh dengan sifat atau peperangai dia sendiri. Dan ini akan menyebabkan hancur amalannya ataupun rugi pahala ibadatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Walaula syuhudu du'afa'i ta'zima maqamihim 'inda an-nas bisaharil layali al-kamilah mastata'u sahara lailatin kamilatin fadlan an dawamis sahar. Jika tidak kerana golongan yang lemah ini memandang besarnya maqam mereka di sisi manusia, itu kedudukan mereka di sisi manusia, dengan sebab mereka berjaga seluruh malam yang lalu, pasti mereka tidak mampu berjaga sepanjang satu malam, lebih-lebih lagi untuk mengakali berjaga malam. Baik. Jika tidak kerana golongan yang lemah ini, siapa? Kita lah. Kalau tidak kerana kita ini, sebagai orang yang lemah, kita merasakan adanya satu kedudukan, ada kedudukan kita ini dalam hati seseorang saat ketika kita buat ibadat. Maka pengarang kita bagi contoh apa dia? Berjaga malam. Berjaga malam. Baik, cuba tengok malam-malam yang kita berlalu dalam bulan Ramadan sebelum ini. Dan berlalu dalam bulan Ramadan sebelum ini. Baik, semua orang qiyam mulai kan? Semua orang tahajud kan? Dan tapi bila mana kita ini bangun keesokan hari itu, ada perasaan ni kita nak tunjuk, nak cerita kepada orang. Malam tadi bersempat untuk kita buat ibadat, kita qiyamnya baca banyak ni, sembahyangnya berapa rakaat. Nak cerita, sekadar nak cerita dengan kawan-kawan saja. Dan memang cerita dengan kawan-kawan mungkin tak ada perasaan apa-apa kan. Tapi kalau membiasakan cerita amal buat perbuatan kita kepada kawan-kawan kita, hatta kawan-kawan baik kita, kalau biasa menceritakan, tapi kalau menceritakan untuk kebaikan, bagi semangat, itu lain. Tapi kalau biasa menceritakan benda tersebut, lama-lama dia akan ada perasaan riak. Sebagai contoh, kita dengan kawan kita ni sama-sama ibadat kan. Kita bagi semangat, kita belum beribadat kan. Bangun ni malam. Kebetulan satu malam kawan kita tak bangun, kita bangun kan. Kita bercerita, kawan kita kata, oh malam tadi Allah Akbar, tak tersedar langsung. Kunci jam pun tak tersedar, tengok-tengok dah subuh dah. Apa perasaan kita pada masa tersebut? Maka ketika itu kita akan jadi rosak. Sebab apa? Ini kata ulama, sebab kita terbiasa menceritakan amal kita. Ada satu cerita yang berlaku pada ulama. Saya lupa seorang ulama tu. Masya-Allah. Jaganya satu amalan dia, amal ini dia tak pernah cerita kepada orang lain. Hatta kepada isteri dia ke, anak dia ke, hatta anak murid dia pun tak pernah cerita. Tapi disebabkan satu hari, amal ini selama 40 tahun. 40 tahun dia simpankan rahsia ini antara dia dengan Allah SWT. Dia buat satu amal yang orang lain tak tahu selama 40 tahun. Maka disebabkan anak murid ni orang yang pandai cakap kan, anak murid yang baik kan, yang rapat dengan dia kan, dia tanyalah, korek dengan guru tersebut, akhir sekali terlepaslah daripada mulut dia bagi tahu kepada anak murid dia amal yang dia buat macam ni. Bila mana dia terbagi tahu benda tersebut, terus dia tersentap hati dia. Dia kata, astagfirullahalazim, selama 40 tahun aku sembunyikan rahsia ini di antara aku dengan Allah SWT sahaja, tapi hari ini telah terbongkar. Aku telah riak walaupun dengan anak murid aku sendiri. Menangis dia. Kan? Rahsia yang disembunyikan selama ini telah terbongkar. Walaupun benda tersebut dia tak berasa riak. Tapi bila mana benda tersebut telah dibagi tahu, bagi dia ada sedikit kesalahan. Kenapa? Kerana dia menceritakan rahsia dia hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cerita kepada orang lain. Sebab itulah kita ini, kalaulah bukan kerana dalam hati kita ni kita rasa orang tu pandang kita dengan satu pandang tertentu, maka nescaya kita akan buat ibadat itu kerana kita tahu orang tahu kita buat. Nampak tak? Kita akan buat kerana kita tahu orang itu buat. Kita akan buat sebab kerana kita tahu orang itu tahu kita buat amal. Bila mana kita tahu orang ini tahu kita buat amal, maka kita ada semangat. Bila mana kita ada semangat itulah yang dikatakan bertepatan dengan kehendak nafsu kita. Jadi perumpamaannya kalau nak bangun malam ini agak susah, tapi jadi senang sebab apa? Sebab kita tahu, orang akan tahu kita bangun malam.
Kan? Sama ada orang tahu keesokan harinya ataupun memang orang dah biasa tahu kita ni kaki ibadat, kaki tahajud. Maka itu menyebabkan mendorong kita bangun ibadat. Maka ketika itu kita rosak. Rosak kerana apa? Adanya tolakan perasaan yang bertepatan dengan kehendak nafsu yang menyebabkan kita ibadat itu bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mati Allah Taala sekalian. Ada orang berhujah. Yalah Ustaz, lebih baiklah orang benda tersebut ada, sekurang-kurangnya bagi semangat kita kepada untuk buat ibadat. Baik. Saya nak tanya balik, kalau ada dalam hati tuan-tuan yang bercakap dengan hujah tersebut, kan? Kita bercakap itu atas dasar logik akal kita atau nafsu kita atau berkehendak dengan syarak. Saya ulang balik. Kalaulah kita kata, Ustaz sekurang-kurangnya baguslah, itu memberi semangat kepada kita untuk bangun, untuk kita kekalkan tahajud. Orang tahu, orang semangat, kita jadi semangat dan sebagainya, kita pun boleh bagi teguran pada orang, ataupun kita ni ada orang yang dikenali, orang yang boleh bagi contoh dan sebagainya, kan? Baik. Itu boleh menyebabkan kita semangat ibadat. Sekurang-kurangnya kita bangun qiyamul-lail. Maka kita tanya balik, adakah hujah kita itu berdasarkan logik akal kita ataupun nafsu kita ataupun bertepatan dengan syarak? Kenapa saya kata macam ni? Kerana orang ini menggunakan logik akal dalam dia melakukan sesuatu amal ibadat dia. Hati-hati. Kalau kita menggunakan logik akal, semata-mata dalam kita memudahkan dalam ibadat kita, apa guna Allah Ta'ala datangkan Nabi SAW? Saya bagi contoh. Pernah satu ketika, saya baca satu kitab yang bercerita berkaitan dengan Al-Amal. Bahasa Arab, maka dibahas berkaitan amal ini dipanggil istilah Tulul Amal. Angan-angan yang panjang. Angan-angan yang panjang ni buka saja kitab Habib Abdullah Al-Alawi, buka saja kitab Syekh Imam Ghazali dan sebagainya. Para ulama sufi agak menekankan berkaitan dengan kesalahan orang-orang yang panjang angan-angan ataupun orang yang ada angan-angan dalam diri dia. Bila mana cerita berkaitan dengan angan, maka ada seorang tu yang mengatakan, dia kata, Ustaz, bagi saya sekurang-kurangnya dengan angan-angan itu memberi semangat kita untuk menjadi maju. Baik, maka kita lontarkan balik. Ini satu lontaran idea berdasarkan logik kita ataupun kehendak nafsu kita ataupun bertepatan dengan syarak. Kalau kita kata benda tersebut logik, ya logik. Tapi adakah dia bertentangan dengan syarak? Ya, bertentangan dengan syarak. Logik bila mana orang tu ada angan-angan menyebabkan dia akan jadi hebat. Supaya apa? Supaya dengan angan-angan dia tu dia boleh meletakkan satu matlamat apa yang dicapai. Tetapi angan-angan yang kita bahaskan ini sesuatu yang berbeza dengan cita-cita. Sebab itulah hati-hati. Kalau kita nak berhujah, jangan dengan hujah logik akal semata-mata. Selagi mana benda tersebut bertepatan dengan syarak, tak apa. Tapi kalau bertentangan dengan syarak, hati-hati tuan-tuan sekalian. Baik, kembali kepada kitab kita. Maka kalau sekiranya kita beribadat, dengan kita ada semangat kerana adanya tolakan daripada orang yang mengetahui ibadat kita, yang menyebabkan kita ini, nanti orang katanya macam mana malam tadi, Alhamdulillah macam biasa, boleh sembahyang tahajud, boleh baca Quran dan sebagainya. Jadi yang kita buat tadi itu kerana apa? Kerana keesokan harinya kita tahu orang akan tanya dan kita akan bagi, maka orang akan ambil istifadah, pengajaran, dan orang akan semangat dengan ibadat kita, maka ketika itulah salah satu daripada riak. Hati-hati, kerana dia kembali kepada kuncinya, seseorang yang merasa manis dalam ibadatnya adalah orang yang riak bila mana manis itu bertepatan dengan kehendak nafsunya, bukan kerana manisnya ibadat, tetapi kerana ibadat itu bertepatan dengan kehendak nafsu dia. Haluskan. Satu benda yang halus, sangat-sangat halus. Sebab itulah saya sebut daripada awal-awal, penyakit hati ini salah satu riak, bukan penyakit yang boleh kita pakai antibiotik. Bukan boleh pakai Panadol obat dan sebagainya. Dia melalui proses Allah ataupun dia melalui proses latihan. Memang dalam kita buat itu ada perasaan. Okey, tak apa, lawan. Buat lagi. Sampailah satu ketika dia tidak akan rasa kita nak buat ibadat kerana manusia. Saya bagi contoh. Kenapa ibu-ibu ataupun kaum Hawa bila mana dia masak tak ada sukatan. Campak, rasa memang sedap.
Bagi orang yang tak pandai masak, dia kena tengok satu-satu. Kan? Tengok sukatan banyak ni, sukatan banyak ni. Kadang-kadang rasa tak sedap pula. Orang ni campak macam mak kita lah, campak sebab apa semua sedap. Kan? Kerana dia melalui proses. Kan? Proses bila mana dia lama menyebabkan dia tidak ikut dah satu aturan, yang mana aturan itu menyebabkan dia terikat. Kan? Yang menyebabkan dia ini rasa kena ikut benda ni, kena ikut benda ni. Maka sama juga dengan hati. Bila mana dia melalui satu proses riyadhah, satu proses latihan, lama kelamaan hati dia ini tidak akan terikat dengan manusia. Kan? Mungkin pernah satu ketika kita rasalah kita buat benda ni memang tak ada langsung pun kerana orang. Kan? Ada orang dulu dia sedekah, dia rasa sebab ni buat sedekah ni kerana sesuatu. Tapi bila mana dah lama-lama dah biasa sedekah, dia tak rasa apa pun. Bila mana dia tak sedekah, dia rasa, ya Allah, aku tak buat amal sedekah hari ni. Dia nampak sedekah itu hanya dia dengan Allah Subhanahu Taala saja. Mungkin kita pernah rasa saat ketika itu. Bila? Mungkin Allah Taala anugerahkan pada waktu-waktu tertentu, bukan sepanjang masa. Tapi mungkin Allah Taala anugerahkan setelah apa? Setelah berpuluh-puluh tahun kita punya proses amal kita. Sama juga dengan sembahyang. Orang nak pergi sembahyang tu secara berjemaah, mungkin di suara masjidnya, awal-awal dia ada perasaan riak. Tapi lama-lama sebab dia biasa. Dah dia biasa pergi, dia cuba lawan. Dia pergi tu memang semata-mata dia sembahyang kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan ibadat kita. Kerana apa? Dia melalui riyadhah ataupun latihan yang makan masa tertentu. Tapi latihan ini memerlukan kepada melalui kita kata cara yang diajar oleh agama. Baik, saya ambil sikit lagi. Waqad ajma'al 'arifuna 'ala anna min 'alamati riya' istihla' al-ibadat li'anna an-nafs la tastalidhu al-ibadah illa in wafaqat hawaha walau annaha khalasu min al-hawa la thaqula 'alayha. Sesungguhnya para arifin ni maksudnya orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Arifin bukan nama orang sini Para arifin, al-arifin maksudnya orang yang kenal Allah. Habis kita tak kenal Allah, ya kita kenal. Tapi mungkin kita kenal Allah Ta'ala tak sebagaimana orang yang arifin, orang yang betul-betul kenal Allah SWT. So umpama macam mana? Saya bagi contoh kita ada anak perempuan. Dan anak perempuan kita duduk dengan kita berapa tahun? Kita bagi contoh 27 tahun. Daripada dia kecil, makan dari seorang ibu, dia dah menjaga, duduk dalam perut dia daripada ibu sampailah kepada umur 27 tahun. Bila mana umur 27 tahun, anak kita berkahwin. Maka anak kita akan duduk dengan suami dia. Kan? Maka dia duduk dengan suami dia mungkin dalam tempoh 10 tahun ataupun 12 tahun. Tempoh yang anak duduk dengan kita, anak perempuan duduk dengan kita, dengan anak perempuan itu pergi duduk dengan suami dia tu, mungkin kita boleh kata si suami lebih mengenali anak perempuan kita daripada kita. Ada Ustaz, saya lebih kenal. Betul ke kita lebih mengenal? Betul ke lebih mengenal? Sebab itu seorang ibu, seorang ayah jangan claim bahawa kita lebih mengenali anak kita daripada pasangan masing-masing. Pasangan dia mungkin lebih kenal anak kita walaupun dia lebih tempohnya lebih sedikit bersama dengan anak kita. Tempoh kita dengan anak kita lebih lama. Maka macam itulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang ini dia tempoh belajarnya adalah pendek, tetapi Allah Ta'ala anugerahkan dia mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betul-betul kenal. Bila mana dia betul-betul kenal, dia beribadat itu sebetul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagi contoh macam ini. Orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satunya dia memahami konsep af'alullah dengan af'alul ibad. Apa dia istilah ni? Af'alullah dengan af'alul ibad dibahas oleh ulama dalam kitab-kitab tauhid. Tuan-tuan puan-puan buka je perbahasan berkaitan dengan wahdaniyah. Kan Allah Ta'ala, salah satu sifat Allah Ta'ala ada wahdaniyah kan. Maka dalam itu ada sebut berkaitan dengan af'alullah. Wahdatul af'al. Af'alullah atau perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Af'alul ibad. Baik, perbuatan hamba macam mana? Sekarang nampak kan? Dan tuan-tuan dengar. Bagi yang tengok dia akan nampak mulut saya dan tangan saya bergerak. Dan bagi yang mendengar dia hanya mendengar suara saya. Bermaksud saya berkata-kata yang menyebabkan tuan-tuan nampak dan tuan-tuan mendengar. Tetapi pada hakikat, macam mana kita merasakan ini adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala? Bila mana berlaku sesuatu perkara, baik atau buruk, kita pun nampak ini semuanya daripada Allah. Setengah orang dia nampak bila mana berlakunya satu musibah, dia nampak ini perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala.
qada dan qadar ketentuan Allah Ta'ala. Tetapi bila mana benda-benda baik, benda-benda bertepatan dengan nafsu dia, kehendak hati dia, dia rasa seronok dan sebagainya, dia tak perasan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah Ta'ala nak jadi macam tu. Tapi bila mana musibah baru nampak saja perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Ini orang yang belum lagi betul-betul mengenal Allah Ta'ala. Saya nak bagi satu analogi tadi supaya kita faham berkaitan dengan istilah Al-Arifin. Orang yang betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kenal Allah Ta'ala tapi tak sebagaimana orang yang dikatakan Al-Arifin. Baik, kata dia, golongan Al-Arifin ini telah ijma', iaitu sepakat bahawa sebahagian tanda riya adalah merasa manis ibadat. Ini sebagaimana disebutkan tadi. Kerana sesungguhnya nafsu pasti tidak merasa lazat ibadat melainkan jika ia muafakat dengan hawa nafsunya. Dan jika sesungguhnya ia selesai, itu tidak muafakat dengan hawa nafsu, pasti dia seberat ke atas ibadat tersebut. Hakikat kita buat ibadat rasa penat. Contoh, nanti nak sembahyang isyak kan. Bila mana nak sembahyang isyak, ya Allah malahnya. Dia ada perasaan malah kan? Dia ada perasaan rasa berat dan sebagainya. Tapi cuba bayangkan bila mana kita ini nak makan. Bila mana kita nak makan, kena pula dengan kita lapar, selera kita, makanan pula makanan yang sedap, ya, yang kita rasa kita nak makan, maka pada masa tersebut rasa berat tak? Tak berat. Kenapa? Kerana bertepatan dengan nafsu makan kita. Tetapi kalau kita nak beribadat, dia akan rasa berat. Kerana apa? Kerana nafsu itu berlawan. Berlawan dengan kehendak perbuatan yang kita nak buat ibadat tadi tu. Tapi kalau sekiranya nafsu itu dah bertepatan dengan perbuatan ibadat yang kita nak buat tadi, kita pun rasa seronok, kita rasa manis. Mungkin kerana sesuatu. Nafsu itu rasa bertepatan kerana apa? Kerana ada sesuatu. Nafsu ini dia takkan rasa sesuatu melainkan dia ada sesuatu. Kan? Contoh dalam ibadat, dia ada sesuatu mungkin kerana ada pujian nanti. Kerana ada orang tahu bahawa dia ibadat. Tak semestinya orang melihat. Orang tahu dia ibadat. Kan? Orang tahu ibadat. Maka nafsu itu dah rasa seronok dah. Maka bertepatan dengan dia tengah buat ibadat, maka dia jadi seronok dalam ibadat tersebut atau manis ibadat tersebut kerana kehendak nafsu dia bertepatan dengan nafsu. Ini salah satu daripada perbuatan riya. Maka hati-hatilah. Jadi kalau kita rasa berat dalam ibadat, itu biasa. Tapi kalau kita rasa manis dalam ibadat, macam mana? Manis kerana ibadat, bukan manis kerana nafsu. Macam mana? Inilah satu perasaan yang kita tak boleh bagi tahu pada orang lain. Kan? Perasaan yang hanya orang itu saja yang tahu, kenikmatan itu saja yang dia akan rasa. So umpama macam ni tuan-tuan. Malam Lailatul Qadar itu malam berapa? Ada kata 21, ada kata 25, ada yang kata 27. Tak payahlah. Kita tak tahu malam berapa sebenarnya. Tapi mungkin pada malam tertentu itu, yang betul-betul malam Lailatul Qadar, perasan tak? Mungkin kita rasa, ya Allah tenangnya, kita rasa seronoknya ibadat. Tenang rasa seronok tersebut tak boleh cerita pada orang kan? Macam itulah. Manisnya ibadat kerana kemanisan ibadat. Bukan kemanisan bertepatan dengan nafsu tadi tu. Tapi betul-betul manis ibadat. Itu satu perasaan yang memang tak boleh diceritakan oleh orang lain. Hanya dia boleh merasai dan hanya dia dengan Allah SWT. Sebagai lagi contoh, supaya faham manisnya ibadat kerana ibadat itu sendiri dan manisnya ibadat tetapi bertepatan dengan nafsu yang kita katakan salah satu daripada tanda riya. Tuan-tuan pergi buat umrah. Saat ketika tuan-tuan duduk di Mekah, di Kaabah, depan tuan-tuan Kaabah, bayangkan siapa yang pernah pergi buat umrah atau buat haji. Bila mana di depan tuan-tuan perempuan adalah Kaabah, tuan-tuan ibadat. Bila mana beribadat ketika itu, macam mana perasaan dia? Macam mana perasaan? Lagi contoh, tuan-tuan pergi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bila mana tuan-tuan boleh sampai duduk, ada rezeki masuk di kawasan Raudhah tersebut, masuk duduk dalam keadaan di kawasan Raudhah tersebut, apa perasaan dia? Balik cerita boleh cerita apa kan? Boleh cerita. Alhamdulillah boleh masuk duduk dalam Raudhah dan sebagainya, sempat sembahyang 2 rakaat. Okey, itu cerita. Tapi perasaan itu macam mana? Perasaan itu kalau dengan bahasa kita tak terungkap dengan kata-kata. Maka itulah kemanisan ibadat, yang manisnya adalah manis kerana ibadat. Bukan kerana manisnya daripada nafsunya. Hanya orang yang mengalaminya maka dia tahu. Habis dia rasa macam mana? Hanya dia yang dapat rasa dan dia hanya yang tahu melalui anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekarang kesimpulannya, malam ni kita cerita salah satu penyakit yang bahaya yang ada dalam hati setiap orang. Maka jangan tengok orang, tengok kita. Penyakit ini namanya adalah riya. Iaitu kita buat ibadat tidak sebetul-betulnya kerana Allah Ta'ala.
Maka kita pun tahu rupa-rupanya selama ini aku buat ibadat ini, tidak sebetul-betulnya kerana Allah SWT. Kerana apa? Kerana benda yang lain. Maka kita pun lawanlah hati kita. Lawanlah hati kita supaya kita buat ibadat ini adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana saya bagi tahu surah Ikhlas tadi tu. Surah Ikhlas tu adalah surah yang betul-betul ikhlas, yang solid, yang bersih, yang tak cerita pun pasal lain melainkan cerita pasal Allah Taala. Maka ibadat kita pun tak cerita pasal benda lain. Tak ada kerana lain tapi hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan nanti ada bab ikhlas juga, nanti kita akan sebut juga sebagaimana yang disebut oleh Imam Ghazali macam mana kedudukan ikhlas itu. Kita akan bincang. Cuma kita nak tahu salah satu daripada tanda-tanda orang yang ada penyakit riak ini, bukan dia perasan. Yang dia perasan dia buat itu semata-mata dia nak tunjuk pada orang, itu tak apalah. Ini benda yang kadang-kadang dia tak perasan adalah dia buat ibadat tersebut dia, tapi manis itu adalah manis yang bertepatan dengan kehendak nafsu dia. Bukan manisnya adalah manis ibadat, bukan, tapi manisnya bertepatan dengan nafsu. Kerana apa? Kerana ketika itu dia tahu, orang tahu dia buat ibadat, orang tahu dia buat amal, orang tengok dia buat ibadat, orang tengok dia buat amal, maka ketika itu dia akan rasa seronok, kan? Maka hati-hati. Jadi kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hati kita ini Allah Taala bersihkan daripada riak. Dia melalui satu proses yang lama, dan kita minta Allah Ta'ala campakkan yang berlawanan daripada riak itu ikhlas, yang mana kita buat ibadat itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Jadi saya sekadar itulah, mohon maaf dengan bahasa ataupun contoh saya mungkin agak kasar, tapi yang penting kita hanya nak melontarkan satu perbincangan yang mana berlakunya dalam kehidupan kita seharian. Mungkin sedar tak sedar itulah yang ada dalam diri kita. Kita tak suluh pada orang lain, tapi kita hanya suluh pada diri kita sahaja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita melakukan satu latihan ke arah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah ada masa nanti kita akan sambung lagi berkaitan dengan riak, apa yang akan dibahaskan lagi oleh pengarah kita ini, insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh buka soalan 1-2 soalan ke Ustaz? Baik, insyaAllah. Boleh. Okey, silakan siapa-siapa yang nak bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Ustaz, Ya. Memang kita sentiasa membuat ibadah tu memang kerana Allah Ta'ala. Terutama apabila kita rasa Ustaz, bahawasanya tak tahulah orang. Kalau saya lah Ustaz, saya memang suka nak pergi ke masjid, ke surau tu kerana saya suka, saya dapat khusyuk sekusyuk-kusyuknya. Bila saya semayang di rumah, saya mengantuk lah, saya banyak tak khusyuk. Apakah itu satu daripada riak ke Ustaz? Baik. Masa kita buat ibadat secara berjemaah, kita rasa seronok. Kan? Ada rasa perasaan khusyuknya, ada perasaan tenang dan sebagainya. Baik. Yang pertama kita pandang daripada sudut mana? Kita pandang ini anugerah Allah Ta'ala memberikan kenikmatan dalam kita ibadat. Yang kedua, kita merasakan bahawa ini salah satu anugerah Allah Ta'ala beri ketenangan kerana kita buat secara berjemaah. Tetapi hati-hati. Kenapa ada beza bila mana kita beribadat sendirian dan kita beribadat secara berjemaah? Kenapa ada beza? Nanti kita kena hati-hati. Kalaulah ketika mana kita berjemaah itu sahaja yang menyebabkan kita rasa khusyuk, kita rasa seronok, tapi bila mana kita berasa sendirian, maka ketika itu tidak ada orang tahu. Memang kita bukan nak buat kerana orang, tetapi kita tahu yang kita buat itu adalah kita buat sendirian. Maka menyebabkan kita rasa lemah, kita rasa malas, kita rasa mengantuk, kita rasa macam tak larat dan sebagainya. Satu perasaan yang agak berbeza-beza. Saat ketika sendirian dengan berjemaah tadi, maka kita kena muhasabah. Takut-takut yang kita rasa khusyuk, seronok tadi itu adalah bertepatan dengan nafsu kita. Kan? Tapi kalau dia tak bertepatan dengan nafsu kita, alhamdulillah. Kan? Ini dia melalui proses. Dia melalui proses. Kalau benda tersebut memang salah satu daripada ibadat yang kita rasa memang kita tak rasa langsung, walaupun orang ada sebelah, seumpama orang tak ada. Orang ada sebelah, seumpama orang tak ada. Maka itulah perasaan yang kena ada saat ketika kita sembahyang di rumah. Bacaan kita, perasaan kita, rasa kita, maka dia tetap kena sama.
Ya, jadi mudah-mudahan kalau benda tersebut berlaku, kita harap itu tetap ikhlas di sisi Allah Ta'ala lah. Mudah-mudahan insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, macam mana Ustaz kita nak capai Ustaz kalau dalam ibadah kita tu sampai kita mencapaikan apa macam mati tu satu nikmat. Kita berjumpa dengan Allah SWT tu satu nikmat. Macam mana kita nak capai Ustaz dalam punya apa dalam amalan kita Ustaz? Belum capai lagi Ustaz. Saya belum tu lagi. Macam kita menghadapi macam nikmatnya kita dengan Allah SWT ataupun kita nunggu kematian tu satu nikmat tu, macam mana kita nak capai Ustaz? Saya ingin nak sampai macam tu tahap sampai macam tu Ustaz. Apa yang saya nak buat Ustaz? Baik. Masa kita selawat, adakah kita mencari kuantiti selawat ataupun kita merasakan sesuatu ketika mana selawat? Sebagai contoh, Imam As-Sakhawi mengatakan minimum selawat sehari ni kita kena selawat 300 kali. 300 kali. Kata Imam As-Sakhawi. Itu minimum lah. Sekurang-kurangnya kita kena 300 kali. Tapi bila mana kita kata 300 kali kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallam ataupun sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, kita mencapai 300 ataupun kita merasakan bahawa ketika selawat itu dia datang perasaan hubbur Rasul, cinta kepada Nabi. Dia datang perasaan sayangnya pada Nabi, cintanya kepada Rasul, rindunya kepada Rasul. Ada perasaan tersebut masa selawat, maka itulah dikatakan sebagai sebetul-betulnya selawat. Kalau sekadar selawat, nak 1000 kali, cuba ambil tasbih digital bagi anak kita yang umur 10 tahun. Kata kakak, cuba selawat sebanyak 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia pun ambil sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Cukup 1000, dia kata, dah cukup dah 1000. Kadang-kadang dia kata nak tambah lagi. Mana beza antara kita yang selawat dengan anak kita yang selawat tadi? Kita selawat adalah kita mengejar perasaan hubbun Nabi ataupun rindu cinta kepada Nabi. Maka sama juga kita bila mana kita beribadat. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Ta'ala, beribadatlah kepada Allah Ta'ala hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga sampai kepada kamu kematian. Itu satu terjemahan. Beribadatlah kepada Allah Ta'ala sehingga sampai kepada kamu kematian. Maksudnya ibadat pada Allah Ta'ala sampai mati. Sampai mati. Tapi setengah ulama tasawuf dia terjemah macam ni. Beribadatlah kepada Allah Ta'ala sehingga kamu betul-betul mencapai keyakinan. Dan kita buat ibadat sampai kita betul-betul yakin bahawa Allah itu adalah Allah yang Tuhan yang sebetul-betulnya. Setiap gerak langkah kita, kita tahu Allah Ta'ala yang mengatur, bukan kita yang atur. Kita planning, bukan kita yang planning. Kita tahu Allah Ta'ala yang planning. Jadi setiap perkara yang berlaku itu kita merasakan Allah Ta'ala. Bila mana kita merasakan Allah Ta'ala dalam semua perkara, hatta kita ibadat, kita sembahyang. Kan dalam Al-Quran kata, aqimis salata li dhikri. Ibadatlah kepada aku, sembahyanglah kepada aku. Li dhikri, untuk kamu ingat pada aku. Masa sembahyang itu, dia datang kita hanya ingat pada Allah Ta'ala, tidak ingat benda lain. Itulah dipanggil sebagai kenikmatan dalam kita beribadat hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kenikmatan dalam kita berselawat adalah melalui kita merasakan rindu. Jadi kita beribadat kepada Allah Ta'ala itu, kita ibadat kerana Allah suruh. Atau dengan bahasa yang senang saya kata, kita ibadat ni kerana Allah suruh. Kita ini hidup di atas dasar perintah. Kita diperintahkan untuk salat, kita buat itu kerana perintah. Perintah siapa? Bukan memandang kepada perintah itu, tapi kita memandang orang, zat yang memerintahkan. Itu Allah. Allah perintahkan kita salat, Allah Ta'ala perintahkan kita puasa, sebagaimana kita rasa mak perintahkan kita untuk buat sesuatu. Bukan kerana sesuatu yang diperintahkan itu, tapi mak suruh. Kerana mak itu, arahan datang daripada mak. Maka sama juga, arahan itu datang daripada Allah. Kita buat itu kerana Allah yang perintahkan. Dan bukan semata-mata perbuatan itu, tapi kerana Allah yang memerintahkan. Inilah dipanggil perasaan. Perasaan ini dia melalui training lah. Latihan dan doa, mudah-mudahan lama-lama Allah akan campakkan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf. Saya cuba amati daripada apa yang Ustaz kongsikan malam ni.
note yang paling berharga saya dapat malam ni tentang Ustaz minta bezakan antara kemanisan nafsu dan juga kemanisan dalam ibadah. So bila saya cuba renung ayat tu Ustaz, contoh pada lafaz zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ni, kita menyatakan rasa ketidakupayaan tu, kita mengaku, tapi saya cuba bezakan antara kemanisan nafsu bila saya lafazkan benda tu tak mendatangkan berasa ketidakupayaan tu, sampai kadang-kadang bila lafaz zikir ni betul lah Ustaz, bila Ustaz minta saya amati benda tu, bila kita datang ke kemanisan ibadah tu, waktu tu sebab tu jarang-jarang kita dapat rasa menangis, rasa takut dan mengharap tu saya. Kalau kemanisan nafsu tu maknanya yang menguasai kita hanya lafaz saja, tapi rasa tu tak ada. Betul ke apa yang saya cuba rasa ni, saya fahamkan ni? Wallahualam. Itu yang saya nampak beza lah. Maknanya kena alert pada diri sendiri yang saya sedang lakukan ni kemanisan nafsu ataupun kemanisan ibadah. Benda tu saya rasa dapat membantulah menghakis rasa riak yang menguasai diri tu. Ya, salah satu daripada bila mana kita buat ibadat itu, jangan rasa kita buat ibadat. Itu salah satu daripada ibadat yang betul. Maksudnya kita buat ibadat, jangan rasa kita buat ibadat. Apa maksud dia? Masa kita melafazkan zikir, contoh la haula wala quwwata illa billah, sallallahu ala Muhammad, astaghfirullah, la ilaha illallah. Jangan rasa disebabkan mulut kita. Kan? Bayangkan kalau orang tu dia mulut dia tu tak boleh bergerak kerana stroke. Macam mana? Kita merasakan aku melafazkan ini adalah kerana gerak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada langsung rasa kita. Bila mana kita membuangkan rasa kita, maka ketika itulah kita merasakan ibadat itu adalah ibadat kerana Allah. Tapi kalau kita merasakan daripada kita, hatta ibadat itu daripada kita, itu tentu tak baik buka cerita kerja kita yang lain. Kalau kerja kita hari yang lain memang kita nampak kita pun, itu pun nak buang juga. Bila mana dalam ibadat secara khusus, jangan nampak kita. Bila mana kita menampakkan kita, maka ketika itulah dia akan merasakan kemanisan ibadat. Kerana apa? Kerana ibadat itu adalah kita rasakan bukan gerak daripada kita sebenarnya. Hakikatnya Allah Ta'ala gerakkan insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita. Allahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, dekat chat group ada soalan juga dari kita orang. Oh. Banyak juga soalan tu Ustaz. Banyak. Saya jawab satu lah sebab masa pun Ada 2-3 soalan. Macam mana tu? Okay, ada satu soalan ni. Contoh kalau kita solat kat tempat kerja, tapi kita prefer nak solat sendiri, tapi orang keliling cakap dia tak nak solat sama-sama, adakah ini damakan riak jika kita berdemikian? Baik. Meninggalkan ibadat kerana seseorang atau meninggalkan ibadat kerana orang, itu pun dikatakan riak. Kata Fudail bin Iyad. Maka kita ini, kiblat kita buat ibadat, kiblat kita adalah kita menghadap Allah. Tetapi dalam kehidupan kita, kiblat kita adalah orang yang berada sekitar dengan kita. Jangan kesampingkan orang. Memanglah masa ibadat tu kita rasa seronok sembahyang seorang lah, lebih khusyuk. Tak nak sembahyang seorang, tak apalah, pergi dulu sembahyang berjemaah. Ingat, kita berkiblatkan jemaah atau berkiblatkan manusia yang bersekitar dengan kita. Sebab kita hidup dalam masyarakat, itu muamalah kita. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau sekiranya seseorang itu ibadatnya berseorangan, dia khusyuk, tetapi ibadat secara berjemaah kurang sikit khusyuk, apa perlu yang dibuat? Maka ambil yang berjemaah. Kerana fadilat berjemaah itu lebih besar. Kita tengok daripada sudut syariat pula. Dan maka tengok kiblat kita. Dalam ibadat kita berkiblatkan Allah Ta'ala, iaitu ibadat kerana Allah Ta'ala. Tetapi dalam kehidupan kita, hatta kita buat ibadat, kena pandang juga jangan sampai timbulkan sesuatu perkara yang boleh menimbulkan fitnah, insyaAllah. Wallahu'alam. Maaf saya tak dapat jawab banyak sangat ni. InsyaAllah mudah-mudahan lain kali insyaAllah kita jawab. Kita sambung ke depan insyaAllah. Okay, Ustaz, kita tutup lah Ustaz, dah 9.30 dekat dah. Alhamdulillah syukur pada Allah. Mudah maghrib kita berjalan lancar. Moga Al-Mutafawif kita hari ini mengingatkan kita tentang perbuatan di luar sedar, tentang riak dan maksiat. Astaghfirullahalazim. Moga Allah mengampunkan kita. Na'udzubillah min zalik.
Sukarnya untuk menghindarkan diri dari perasaan riak dan penyakit hati ini. Sukarnya untuk mensucikan diri dari perasaan ini. Masya Allah. Semua perbuatan kita ada rasa macam tak ada pahala dah Ustaz. Risaulah pula. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gemah Nur Iman memohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup, tafsir kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم أصلح لنا شأننا كلها ومن حولنا ومن بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.